Okey, kali ni aku nak terangkan sikit tentang penukaran ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, macam mana kita dah tahu sebelum ni, ayat aktif dia mengutamakan subjek dulu, manakala ayat pasif mengutamakan objek. So, kita merujuk balik pada formula dia sebelum ni, iaitu untuk ayat aktif, subjek diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan objek. Jadi, untuk ayat pasif kita just tunggal terbalikkan je. Objek diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan subjek. Okey, kita tengok contoh petikan ni dia dah bagi. Isu kenaikan harga barangan sering menghantui pengguna. Ketenangan hidup pengguna tergugat disebabkan kenaikan harga barangan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kenaikan harga barangan ini memberikan kesan terhadap keperluan isi rumah. Keadaan yang sukar terpaksa dihadapi oleh mereka kesan kenaikan harga barangan ini. Terdapat peniaga yang mengambil kesempatan dengan menindas pengguna untuk mendapatkan keuntungan dengan mudahnya. Kos yang lebih terpaksa dikeluarkan oleh mereka untuk mendapatkan barangan keperluan lain. Okey, kita tengok contoh ayat pertama yang dia dah bagi. Ketenangan hidup pengguna tergugat disebabkan kenaikan harga barangan ini. Mula-mula sekali kita kena kenal pasti mana satu subjek dan objek. Kita kena tahu ini merupakan ayat pasif dan kita nak tukar kepada ayat aktif. Di mana ayat pasif ni dia mengandungi objek dulu, lepas tu kata kerja, lepas tu barulah subjek. So, sudah tentulah kat sini kita kena kenal pasti daripada mana sampai mana dia punya objek and mana sampai mana dia punya subjek. Ketenangan hidup pengguna tergugat. Ni objeknya. Disebabkan kenaikan harga barangan ini. Kenaikan harga barangan ini subjek. Kita bawa dia ke depan, subjek kita bawa ke depan dan objek kita bawa ke belakang. So, dia akan jadi kenaikan harga barangan ini menyebabkan ketenangan hidup pengguna tergugat. Untuk ayat yang kedua masih sama, kita kena kenal pasti mana satu objek, mana satu subjek. So, keadaan yang sukar terpaksa dihadapi oleh mereka kesan kenaikan harga barangan ini. Alright. Keadaan yang sukar kita anggap sebagai objek. Terpaksa dihadapi oleh mereka kesan kenaikan harga barangan ini. Alright. Mereka ni subjek. Okay? Mereka ni subjek. So, kita kena bawa mereka ni ke depan, iaitu kata ganti nama diri ketiga. So, dia akan berlaku penukaran sikit dekat sini. Terpaksa dihadapi oleh mereka. Ditukar kepada ayat aktif, dia akan jadi mereka terpaksa menghadapi. Kita still kena pasti mana satu subjek, which is mereka. Mereka ni subjek, so we have to campak the whole mereka ni ke depan. Sebab konsepnya untuk ayat aktif, subjek ke depan dan objek kat belakang. Mereka terpaksa menghadapi keadaan yang sukar kesan kenaikan harga barangan ini. Kita kena utamakan dulu subjek, and then kita baru letak objek, and then kita baru letak deretan dia ni. Okay, we have to divide between this is the subject and sambungan untuk objek. Okay, untuk ayat yang ketiga, kos yang lebih terpaksa dikeluarkan oleh mereka untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Kita dapat kenal pasti bahawa mereka ni subjek. And also, kata ganti nama diri ketiga, sebab tu diorang guna dikeluarkan oleh mereka. Ingat, yang tidak memerlukan sebarang penukut tambahan imbuhan macam ni hanyalah kata ganti nama diri pertama, iaitu saya, aku, kami, better, parti. So, kita kena campak-campakkan je lah mengikut konsep yang kita dah belajar, iaitu mereka terpaksa mengeluarkan kos yang lebih untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Dia memang agak macam tu kucak-kacir sikit, tapi kita kena faham lah. Bila kita faham konsep, kita tahu penggunaan ayat. Okey, kos yang lebih ini dia sebahagian daripada dia punya objek. Terpaksa dikeluarkan ni kata kerja. Mereka ni subjek. Memang dia boleh jadi kat belakang tersambung-sambungan untuk dia punya objek. So we have to be clever enough to susun dan bentuk ayat aktif yang sempurna. Okay, looks like we did it.